hal apa yang Allah syariatkan itu semua bagus. Tuan-tuan, Allah mengharamkan riba, interest. Allah mengharamkan interest. Bagus tak bagus? Kalau sekiranya interest ini tak ada dalam sistem ekonomi kita, bagus tak bagus? Tentu bagus. Tapi pasal apa orang amalkan juga sistem kapitalis ini, sistem interest ini pasal apa? Pasal pihak Rabbul Mal, pasal pihak orang yang ada harta, mereka money make money. Mereka dah ada duit, mereka nak buat duit lagi. Maka mereka ambil untung dengan menghisap darah orang, dengan mengenakan interest yang bukan-bukan. Islam buat main syariat ekonomi dia cantik dah, tidak ada benda ni semua. Tapi manusia memilih untuk tidak ikut apa yang Islam tawarkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang sakit, Allah suruh semayang. Tapi sesuai dengan sakit dia. Kalau dia tak boleh berdiri, Allah bagi dia duduk. Kalau dia tak boleh duduk, Allah izinkan dia mengiring. Kalau dia tak boleh mengiring, Allah izinkan dia terlentang, semayang. Kalau terlentang pun tak boleh, Allah izinkan dia semayang dengan pelupuk mata. Islam punya bertoleransi, punya bertimbang rasa kepada hamba-hamba dia. Tapi manusia lebih suka memilih apa? Sehat, tak mau semayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di antara bentuk tolak ansur Islam, apa dia? Walaupun orang yang dalam ihram tidak dibenarkan cabut walaupun selai rambut, tapi bagi kes yang macam ni, macam Ka'ab bin Ujrah ini, Nabi SAW bagi satu rukhsah, dia panggil rukhsah, ra kha sin ta marbutah. Rukhsah maksudnya apa dia? Kelonggaran. Islam bagi kelonggaran. Nabi kata dekat dia, cukuplah rambut engkau. Tetapi Nabi kata sembelihlah olehmu satu sembelihan. Pasal kita langgar peraturan. Denda. Dikenakan fidyah. Dikenakan dam. Apa dia? Dam dia sembelih satu ekor biri-biri. Atau seumpama dengannya. Jadikan ia sebagai bayaran fidyah. Atau, itu kata timbang rasa. Atau puasa 3 hari. Atau bagi makan kepada 6 orang miskin. Pilih. Islam punya timbang rasa. Hang salah. Pasal apa? Pasal speed trap. RM300. Tak apalah, bayar setengah. 150. 150 pun tak boleh. Tak apalah, 80. 80 pun tak boleh. Ini susah. Ikut syariat ke tu? Undang-undang speed trap 300, 150, 80 ikut syariat ke? Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Tetapi memandu laju itu membahayakan orang lain. Maka undang-undang itu undang-undang wad'i. Dia kata, undang-undang yang dicipta oleh manusia dan dia tidak bercanggah dengan mana-mana undang-undang Allah, dan dia boleh diimplementasikan untuk nak menjaga maslahah orang lain yang lebih ramai. Langgar lampu merah, traffic light, dikenakan compound RM300. Patut tak patut? Patut. Orang buat peraturan traffic light itu untuk kemudahan ramai orang. Dia merah, dia belah pi, menyebabkan orang yang tak bersalah kena langgar dengan dia. Patut tak patut dia didenda? Patut. Undang-undang itu tidak bercanggah dengan nas Quran dan hadis. Dia dipanggil undang-undang wad'i. Boleh dibuat untuk maslahah selagi mana tidak bercanggah dengan hukum syarak. Tapi kalau cermin gelap pun nak pergi kena 300 dengan Malaysia cuaca panas macam ni, dengan pelik nombor kereta terang elok dah pergi bawa kayu pembaris sukat, yang ni merepek lah. Yang ni merepek lah. Jadi hak mana yang bagus kita kata bagus, hak mana merepek kita kata merepek. Kalau nak buat undang-undang tak melibatkan masalah. Kalau nombor pelik tu macam kena putih beliung punya sampai orang tak boleh baca, saman tak apa. Kerana korang satu hun nak pergi saman hamba Allah ni RM300. Itu dia panggil undang-undang merepek. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi dalam Islam pun sama.
Hang sudah niat untuk sagi JPJ marah saya mampu. Ya. Tapi lah daripada tak buat dah. Hari tu aja awal hari tu ni bila arahan dia buat, dia pun kena teruk dah dengan orang, lah kayu pembaris tak bawa dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi dalam kes melanggar apa? Melanggar pantang larang ihram. Dan dia dalam keadaan darurah. Islam bagi boleh cukur rambut tapi bayang. Takat mana yang mampu bayang. Dan Islam menampilkan 3 pilihan apa dia? Puasa 3 hari. Okey. Ataupun bagi sedekah kepada 6 orang miskin. Sedekah barang makanan yang mengenyangkan. Ataupun sembelih kambing seekor. Hak mana mampu buat. Itu adalah kelonggaran yang diberikan oleh Islam kepada orang-orang Islam. Baik, so dia kata sambung hadis tu, qala Ayyub la adri bi ayyatihinna bada'ah. Kata rawi hadis ini yang bernama Ayyub. Ayyub ni dia bukan sahabat Nabi, dia tabi'in juga. Kata Ayyub tabi'in, dia ni wafat pun di Basrah, bukan di Mekah, bukan di Madinah, di Basrah dia pergi wafat. Nama penuh dia Ayyub bin Abi Tamimah Kaisan, nama penuh dia. Kata Ayyub, tiada aku ketahui dengan apakah daripada 3 perkara itu memulai ia untuk membayar fidyah itu. Dia kata aku tak sure. Dia kata denda 3 macam tadi itu boleh pilih ke, kena ikut urutan ke, itu aku tak sure, dia kata. Jadi aku tak berani nak kunci macam mana cara dia. Serah kepada sahabat lain yang tahu untuk nak clarify macam mana cara nak menjelaskan fidyah ini. Baik, masalah wukuf di Arafah. Dia masuk pula cerita tentang orang buat haji, ada satu daripada rukun haji, apa dia? Wukuf di Arafah. Satu ibadat yang sangat simple. Kalau tak hadir kursus haji pun boleh buat. Dia tak macam tawaf. Dia tak macam sa'i. The most critical part di dalam ibadat haji apa dia? Tawaf. Paling kritikal. Pasal apa kata kritikal? Pasal dia ikat kita dengan macam-macam cara. Nak start tang mana? Nak berjalan tu nak baca apa? Sampai tang mana Nabi baca apa? Bau kalau lari nak jadi macam mana? Sampai tang mana nak angkat tangan, nak kucup tangan? Sampai tang mana angkat tangan saja tak kucup? Ada banyak benda yang kita nak kena tahu. Berbeza dengan wukuf. Wukuf ni nak belajar apa? Tak kena belajar apa, pergi duduk je. Dalam kursus haji pun tak ada cerita panjang. Tak apa kata tuan-tuan wukuf ni kena duduk atas cushion ke, kena duduk atas cari rumput duduk, tak ada rumput, tak boleh, tak ada. Orang yang bagi kursus haji pun bila mai cerita tentang wukuf, dia speed 100 meter, 100 km sejam, zup, habis selesai bab wukuf ni. Pasal bagi dia tidak susah. Tiba-tiba benda yang katanya tidak susah ini, yang kata wukuf ini, tiba-tiba dia menjadi satu rukun yang sangat penting di dalam ibadat haji. Ini kita nak baca ni. Wukuf yang katanya senang, yang tak payah hadir kursus ini, tiba-tiba jumpa hadis, hadis kata wukuf ini sangat important. Sehingga kan kalau siapa-siapa gagal menghadirkan diri di Arafah pada masa yang ditentukan untuk wukuf itu, tidak ada haji bagi dia, walaupun dia buat semua benda lain. Dia tawaf, dia sa'i, dia buat umrah, dia semua, dia melontang, dia tidur di Muzdalifah, di Mina 3, semua dia buat. Wukuf di Arafah saja dia tak pergi, haji dia tak pakai. Maknanya wukuf itu menjadi satu komponen yang sangat penting di dalam ibadat haji. Sekali kita nanti tengok hadis dia. Wukuf ini di mana tempat dia tuan-tuan? Di Arafah. Di Arafah wukuf. Arafah ni apa dia? Arafah ni apa dia? Sebahagian kita yang biasa pergi haji, yang pergi umrah 2-3 kali dah, bila sebut Arafah dia dah nampak ketua batu tu. Ketua batu Jabal Rahmah tu.
Turun-turun bah, dia tak peduli siapa ada, dia rabat naik ni dia ambil doa kat ketua batu tu. Ketua batu tu sudah jadi satu berhala pula di tanah suci. Masya Allah. Naik-naik di atas ambil kamera ni, dia ambil gambar tu. Pihak berkuasa Saudi tulis di batu tu, tulis ni jangan siapa main buat pelik-pelik di batu ni. Dia ambil gambar, tapi dia buat benda pelik. Dia ambil gambar tapi dia tak baca apa yang orang tulis tu. Naik-naik tengok tangan bercakap-cakap pakai doa ke Jabal Rahmah ni. Ya Allahu Akbar. Dan tidak juga kurang yang siap-siap bawa marker pen untuk tulis nama atas batu. Sampai di Arafah dia rabat naik Jabal Rahmah tu, bertolak ni macam mana nak kucuk Hajar Aswad ni punya duk tolak. Dapat ni orang duk tolak belakang ni, tulis juga nama Syamsuri. La haula wala quwata illa billah. Tu dia yang kata orang yang duk pi ni macam-macam rupa duk ada. Sedangkan cerita Arafah ni bukan cerita ketua batu tu, bukan cerita Jabal Rahmah tu. Cerita Arafah ni cerita apa? Satu orang ulama besar, nama dia Dr. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Okey. Anak-anak tuan-tuan, kawan-kawan yang pernah pergi mengaji di Mesir, di Al-Azhar University, kenal dia. Dia meninggal dah. Dia meninggal tahun 98. So dia ulama yang mutaakhir, tapi orang hebat. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, dia orang Mesir, Egyptian, orang Mesir. Hebat dia ni, umur 11 tahun sudah hafaz Quran. 11 tahun. Tamam 30 juzuk dan ingat. Hebatnya dia sampai dia ni outstanding. Di Mesir dia ni satu ulama yang outstanding, yang prominent. Orang kenal dia. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ni orang kenal dia. Daripada zaman dia mengaji sekolah, dia lebih dikenali daripada kawan-kawan lain. Pasal dia ni karismatik punya orang. Dia ada karisma. Daripada student time, dia bercakap orang dengar. Because dia tidak cakap kosong. Dia satu orang yang knowledgeable. Dia satu orang yang cukup berdisiplin. Sampai kerajaan Mesir pernah lantik dia menjadi Menteri Wakaf di Mesir. Syekh Dr. Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi pernah dilantik menjadi Menteri Wakaf di Mesir. Sebelum tu dia melalui jalan-jalan keilmuan yang hebat. Dia pernah dilantik menjadi profesor di University Ummul Qura di Makkah. Dia pernah menjadi senior lecturer di University King Abdul Aziz di Saudi. Dia meninggal bulan 6 tahun 98. Bulan 6 tahun 98 dia meninggal. Lebih daripada 1 juta orang keluar memenuhi jalan-jalan raya di Kairo. Pasal nak meluahkan kesedihan hilang sebutir bintang di angkasa. Kalau di Malaysia ni artis matilah. Dia berkata sebutir bintang sudah hilang. Kan? Depa di sana siapa dia? Ulama besar seperti Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Tak payah panggil, tak payah jemput, tak payah apa, sendirinya orang dengar kata dia meninggal, sebab dia mai. Sebab tu dia mai. Dada dan dah rasa macam kena gelek steamroll. Dan dah rasa macam kehilangan satu orang yang sukar dicari ganti. Bukan nak cerita yang tu, nak cerita dia kata apa.
Tapi kalau kita tak kenal dia ni siapa, kalau habang saja Dr. Syekh Mutawalli Sya'rawi, tuan-tuan dengar macam Ustaz Samsuri je, tak ada apa. Tapi dia ni bukan orang sembarangan, dia orang hebat. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia kata Allah berfirman dalam Quran, surah Taha, ayat 123. Ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ihbita minha jami'a. Ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Shadaqallahul azim. Allah berfirman, ihbita minha jami'ah. Tuhan kata Adam dan Hawa turun kamu daripada syurga ini. Kan? Kisah sebelum tu Adam dan Hawa menyebabkan kerana kisah tu menyebabkan Adam dan Hawa dihantar turun ke muka bumi. Ba'dukum li ba'din adu. Yang ni yang tak sedap. Tuhan kata bermula daripada peristiwa Adam dan Hawa dihantar ke bumi. Daripada syurga, daripada penghuni syurga, dihantar turun ke bumi. Bermula daripada detik itu, ba'dukum li ba'din adu. Bangsa manusia, Adam dan Hawa ini akan bermusuh, akan benci-membenci di antara satu sama lain. Tuhan kata dah. Betul tak betul tuan-tuan? Betul. Bukan orang jahil, orang agama sama orang agama berbenci-benci. Orang agama sama orang agama berdengki-dengki. Orang agama sama orang agama menyebabkan fitnah kepada masyarakat semua. Pasal apa? Allah sebut dah. Siapa betul, siapa salah, ataupun dua-dua betul, salah dari wallahu a'lam. Tapi episod kesedihan ini memang menyedihkan kita. Di Masjid Sultanah Bahiyah Al-Istanbul ni saya buat satu quotation Chancellor Jerman Angela, apa nama dia? Perempuan. Dia presiden lah. Dia panggil Chancellor. Dia kata dia pelik lah. Dia kata dengan orang Islam. Dia orang Jerman. Perempuan. Satu orang saintis yang terkemuka sebelum dia involved dalam politik dan akhirnya terpilih untuk menjadi presiden, menjadi Chancellor Jerman selama di penggal yang ketiga dah dia ada pegang kuasa. Dia boleh kata, dia pelik dengan orang Islam ni. Dia kata sesetengah agama lain Tuhan ada sampai beratus-ratus. Tapi tak jadi bunuh-membunuh di antara sesama bangsa dan agama mereka. Tapi pelik dia kata dengan orang Islam ni. Mengaku Tuhan satu, sembahyang menghadap kiblat yang satu, Nabi Muhammad yang satu, kitab Quran, kitab suci yang satu. Tapi boleh berbunuh di antara satu sama lain, sehinggakan dia kata jalan-jalan raya di negara-negara milik orang Islam disimbah darah, dia kata. Saya bila baca quotation tu tak syok betul lah. Secara globalnya satu dunia Islam sudah gagal dalam berdakwah. Walhal Islam ni agama yang cukup cantik. Tapi orang Islam mencacatkan Islam pada pandangan orang bukan Islam. Come back kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Come back. Tak mau bergaduh, tak mau berkelahi, tak mau berbalah, jauh sekali nak berbunuh-bunuh tumpah darah. Kita come back kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Bukan masalah hang betul, bukan masalah aku nak betul. Masalah kita nak apa betul. Hak betul ni ialah yang termaktub dalam Quran, yang termaktub di dalam hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Saya menang pun saya tak bangga apa. Kalau hang menang kerana hujah hang Quran dan hadis Nabi, saya buang ego saya ke tepi, saya ikut. Kalau orang Islam boleh ada sifat macam ni, insya-Allah kita boleh mengurangkan bilangan kekacauan dan tumpah darah ini.